Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung lagi dengan bab 5 iaitu tenaga pengaktifan, chapter seterusnya Okey, tenaga pengaktifan tu benda dia adalah tenaga minimum. Yang ni maksud dia Okey, tenaga minimum yang diperlukan untuk memulakan satu tindak balas kimia. Kita ada banyak beratus-ratus tindak balas kimia yang ada di dalam badan kita. Jadi dia nak gerak tu, dia mesti ada satu tenaga untuk buat tindak balas. Okay, jadi semakin rendah tenaga pengaktifan, semakin tinggi kadar tindak balas. Maksudnya makin sedikit tenaga yang digunakan, maknanya dia makin boleh buat banyak. Sebab kalau kita beri banyak tenaga, lagi banyak kadar tindak balas yang dia boleh buat. Okay, jadi enzim yang kita dah belajar sebelum ini sebagai pemangkin. Pemangkin maksudnya jambatan ataupun bridge ataupun pembantu yang boleh merendahkan tenaga pengaktifan. Jadi bila ada enzim, dia akan meningkatkan kadar tindak balas kimia. Okey, contoh contoh di bawah. Okey, kita ada graf. Okey, kita tengok. Ini adalah tenaga di dalam badan kita. Tenaga dalam sistem. Makin naik ke atas, makin tinggi tenaga. Okey, dan ini adalah hasil tindak balas. Hasil tindak balas dia. Okey, jadi bila bahan, ni tindak balas dia Jadi bila bahan, kita tengok pada graf yang tebal. Yang tebal, bawah ni. Bila bahan tindak balas ni dia nak menjadi nak diaktifkan. Okey, nak diaktifkan, kalau dia ada enzim, jadi tenaga yang digunakan ini tidak tinggi. Jadi bila dia buat, dia guna sikit contoh je ni, 10 je tenaga dia guna. Jadi bila tenaga dia sampai ke 10, terus terjadinya tindak balas. Lepas tu terus ada hasil tindak balas. Tetapi kalau untuk bahan yang tiada enzim, contoh dia nak dia kena buat tenaga dia sehingga kononnya sampai 30 tenaga, barulah dia boleh berlaku tindak balas. Jadi hasil dia sama je. Okay, tetapi tenaga yang digunakan ni lebih banyak berbanding dengan tenaga pengaktifan yang ada enzim sedikit. Tu saja nak tunjuk. Okey. Seterusnya. Okey, kita akan masuk kepada ini yang lebih penting, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas enzim. Kita ada 4. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okay, yang pertama ialah suhu. Okay. Sebenarnya bila biologi ni dia ada banyak graf tau. Jadi bila banyak graf, bila soalan tu dia tanya tentang graf, jadi awak bercerita benda-benda item yang ada pada graf tu. Melainkan kalau dia suruh terangkan lebih lanjut, maksudnya kita boleh tambah dalam maklumat lain. Tapi perkataan-perkataan yang pada graf adalah sangat penting untuk awak mention. Okay, contoh, pada graf ni kita ada perkataan kadar tindak balas. Jadi awak kena guna. Kita ada suhu optimum, kita ada 37, kita ada suhu. Jadi benda-benda perkataan ni kalau dia suruh cerita, terangkan berkenaan graf, benda-benda ni awak kena mention. Okey, contoh nombor 1. Okey, ni untuk bahagian nombor 1 sebab ni gambar warna biru, saya tukar jadi warna merah. Okey. Jadi untuk penerangan yang nombor 1 ni, daripada ujung ni sampai ujung ni, maknanya suhu dia kalau kita baca kat bawah daripada 10, 20, 30 hingga ke 37. Ni cerita pasal hot ni saja. Okey, cerita pasal hot ni adalah pada nombor 1 ni. Okey, pada suhu rendah lah 10, 20, 30. Kadar tindak balas adalah rendah. Ni tengok saya mention perkataan yang di bawah.
Okey, kadar tindak balas bahasa rendah. Apabila suhu meningkat, ni dia dah naik slow-slow, suhu meningkat ni kan. Molekul substrat dan enzim bergerak lebih cepat. Jadi ia meningkatkan frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi ni bilangan. Maknanya banyaklah kalau nak cerita ayat frekuensi pelanggaran berkesan ni. Macam contoh, ada enzim, ini ada substrat. Jadi dia banyak, dia kerek berlanggar. Hak tu berlanggar, hak ni berlanggar. Jadi maknanya kalau substrat 50, enzim 50, dia cepat berlanggar sebab dia tenaga molekul lebih banyak tenaga, bergerak lebih cepat. Tenaga kinetik molekul enzim dengan molekul substrat tinggi bila suhu meningkat. Okey. Jadi dia meningkatkan frekuensi bilangan pelanggaran. Kalau dah ingat perkataan frekuensi, tukar bilangan pun tak apa. Antara enzim dengan substrat. Maka kadar tindak balas meningkat pada apabila suhu meningkat. Hak tu nombor 1. Ni cerita nombor 1 je. Sebab kalau soalan dia ikut okey, ceritakan daripada suhu 10 hingga 37 darjah Celsius. Jadi awak kena cerita hak tu je, jangan lebih. Okey. Tengok pula yang kedua. Kedua tengok sini. Biasanya di tengah-tengah ni. Di suhu optimum. Pada suhu optimum, ingat term suhu optimum. Kalau dia dot label, perkataan ini sangat glamour. Okay, tindak balas enzim adalah pada tahap maksimum. Sebab dia ni kadar tindak balas ni kan makin menaik dan ia adalah paling tinggi. Tapi tak payahlah sebut paling tinggi ataupun kalau dok mari juga graf ni adalah paling tinggi ataupun paling maksimum. Suhu optimum untuk tindak balas enzim dalam badan manusia ialah 37 darjah Celsius. Sebab dia ada dah khabar. Tengok, ayat tu tak perlu panjang, tak perlu meleret. Awak cuma mention setiap perkataan yang ada di dalam graf. InsyaAllah selamat maka penuh. Okay. Dan yang ketiga. Okey, yang ketiga kita nak cerita ni pula. Graf ni dia menurun. Menurun. Apa ni menurun ni? Okey. Peningkatan suhu melebihi suhu optimum ataupun peningkatan suhu melebihi suhu 37. Inilah ni bahagian ni. Suhu 40, 50, 60 mengurangkan kadar tindak balas enzim dengan cepat. Inilah. Okey kan? Nampak kan perkataan ni saya mention untuk kurangkan kadar tindak balas. Ini kerana enzim ternyah asli pada suhu tinggi. Tu sebab dia. Okey, kita kata dia ternyah asli kerana enzim tidak dapat mengekalkan bentuk 3 dimensinya. Menyebabkan, maknanya tak boleh nak kekalkan bentuk dia, menyebabkan tapak aktif enzim berubah. Jadi, substrat tidak dapat bergabung dengannya. Tengok. 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5 markah. Memang kalau penjelasan ni saja, esei dah. 5 markah. Jadi, setiap ayat yang saya bagi tu semua point. Okay, kita tengok pada contoh gambar. Okay. Kalau enzim yang normal, ni substrat, ini enzim. Jadi, ini tapak aktif. Sekali lagi cikgu ulang. Siapa yang dah ingat? Ni tapak aktif. Jadi, dia muat dengan substrat. Jadi, boleh berlaku tindak balas. Berlaku. Bila dia ternyah asli, enzim ternyah asli, dia berubah struktur 3 dimensi dia ni. Jadi tapak aktif enzim ni sudah berubah. Bila dia sudah berubah, tak muat dengan substrat yang asal. Tak boleh. Tak boleh masuk. Jadi tiada tindak balas. Ataupun tindak balas berkurang. Tu je lah saya nak saya bagi gambar ni supaya awak dapat gambaran. Sebab memang enzim ni bentuk dia 3D, 3 dimensi.